Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأزواجه وذرياته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Ahli Jawatankuasa, Tuan Bilal, Muslimin dan Muslimat, Ashabul Jidar, pemegang-pemegang dinding di kiri dan kanan dan juga di belakang sana. Moga-moga kita berada di dalam lingkungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, penutupnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengesahkan, telah merekodkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini, ke atas alam ini sebagai rahmat. Rahmat kepada kaum muslimin yang muslimat, sama ada muda ataupun tua, di kalangan kita ini, di kalangan umat ini daripada dahulu sampai sekarang. Malah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah rahmat kepada orang yang bukan Islam juga, yang mana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala turunkan kebersamaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak mereka kembali kepada fitrah asal, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang sempurna. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab orang-orang yang kafir ataupun orang yang selalu berbuat dosa disebabkan rahmat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada umat ini ada padanya ahli ibadah, ada padanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat beribadah kepada Allah. Moga-moga kita tergolong daripada golongan mereka itu. Yang dengan mereka ini yang saleh inilah
Allah Ta'ala lantik beberapa di antara kita untuk meneruskan usaha dakwah, yang mana dengan usaha inilah dicurahkan kebaikan, dicurahkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga, tidak dapat kita hitung dan tidak dapat kita nilaikan. Yang mana dengan rahmat ini jugalah terangkat segala fitnah dan juga bala bencana daripada kita. Daripada golongan-golongan yang mengajak kepada kebaikan inilah Allah Ta'ala berikan cahaya keimanan yang suci kepada mereka yang berada di golongan mereka, yang berada di sekitar mereka, yang mana menyedarkan kita sebahagian daripadanya untuk senantiasa menjauhkan diri kita daripada nafsu yang menyesatkan, menjauhkan kita daripada fitnah syaitan, yang menjauhkan kita daripada was-was diri kita sendiri yang senantiasa melalaikan. Dengan kerana inilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan kita dan seluruh umat Islam, apatah lagi pada waktu kita sekarang ini, ya, dengan tersebarnya fitnah, tersebarnya wabak, tersebarnya segala keburukan duniawi, malah kejahatan yang meluas di antara kita, ada yang sanggup meregut nyawa dan sebagainya, perkara-perkara yang mungkar yang tersebar secara umum di kalangan umat Islam sekarang. Tidaklah harusnya kita membiarkan perkara ini lalu begitu sahaja tanpa kita berdoa kepada Allah. Tidak sepatutnya kita membaca apa sahaja dalam media sosial yang kita lihat hanya sekadar beristighfar dan menyesali perbuatan itu. Haruslah kita bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi seluruh umat Islam, dilindungi seluruh ahli keluarga kita, apatah lagi dilindungi diri kita sendiri daripada segala berbahaya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa dijauhkan daripada segala maksiat dan kemungkaran ini, dan doakan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh dunia ini, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan kita menjadi golongan-golongan yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan antara kita siapa yang mampu bangun di penghujung malam, antara kita yang mana mampu bangun di akhir malam untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ada di antara kita yang mampu, bangunlah, angkatlah tangan, angkatlah doa, mohon kepada Allah agar diangkat segala kemungkaran, segala penyakit-penyakit hati yang begitu banyak kita lihat sekarang, yang bersepah-sepah berada di keliling kita. Usaha dan berazamlah untuk melakukan sedemikian, kerana para ulama telah menafsirkan daripada perbuatan-perbuatan yang lalu sampai ke zaman sekarang. Mereka mengatakan semua di antara umat ini semuanya membuat salah. Ini berlandaskan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malahan ibadah kita pun kebarangkalian semuanya pun salah. Wallahu a'lam. Tidak ada satu amalan kita yang yakin, yang boleh kita yakin yang dapat menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah. Tak ada antara kita yang mampu, yang yakin mengatakan bahawa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejahilan kita, atas serba kekurangan ilmu kita, apatah lagi ilmu aqidah, ilmu ibadah, ilmu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita lihat, kita selami di dalam hati kita ada ketidak sedikit kejujuran di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini hadir kita di tempat yang mulia ini, di dalam majlis yang mulia ini, yang mana kita telah berusaha untuk mendatanginya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah majlis yang mana para malaikat senantiasa mencari-cari. Malah apabila dia bertemu dengan majlis zikrullah seperti ini, majlis-majlis ilmu seperti ini, maka dia akan memanggil seluruh kawan-kawan dia daripada golongan malaikat juga, yang mana mereka akan berhimpun dan mereka akan duduk seramai yang mungkin sehingga sayapnya menebar daripada tempat kita ini sampai ke langit dunia. Alhamdulillah. Malaikat kalau dengar majlis dia datang semua sekali. Kita siapa yang pergi je lah ya. InsyaAllah. Masya Allah, bersusah payah kita
mengikut tertib yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga ini adalah sedikit sebanyak daripada jihad kita melawan nafsu. Sebelum kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rahmatnya, kepada kembalinya kita, yang mana kita lihat antara ramai di antara kita, sahabat-sahabat kita pun telah pergi meninggalkan kita. Dan kita lihat di dalam Facebook, di dalam Instagram, di dalam Twitter, hari-hari lebih kurangkan setiap minggu ada ulama arif billah yang para salihin meninggalkan kita, yang mana di antara mereka makin berkurangan setiap hari. Dan satu hari kita pun juga akan pergi meninggalkan dunia ini. Kita pun satu hari pun akan ikut jejak langkah mereka. Moga-moga jejak mereka sehingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Satu hari nanti kita juga akan meninggalkan ahli keluarga kita. Setiap orang akan mati. Setiap orang akan meninggalkan kerjaya mereka, akan meninggalkan harta mereka, akan meninggalkan kekasih mereka, akan meninggalkan dunia yang mereka kejar selama ini, yang mana mereka kebarangkalian akan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak, insya-Allah. Tapi moga-moga pertemuan kita dengan ahli keluarga dan sahabat handai kita di padang mahsyar bukan kerana menuntut penghisapan antara satu sama lain. Moga-moga kita berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, berpegang tangan di antara satu sama lain, dan kita ucapkan antara satu sama lain, akhirnya kita tiba di situ, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga pada hari ini juga kita sucikan niat kita, kita sucikan amalan kita, kita istiqamahkan setiap amalan yang kita lakukan, kembali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah keampunan daripada segala macam dosa dan kesalahan kita yang lalu, insya-Allah. Baik. Tempoh hari kita berhenti pada muka surat 53. Betul. Kesempurnaan niat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, hafazallahu alaihi. Bukan belum meninggal lagi, hidup lagi. Hafazallahu alaihi musannif. Kesempurnaan niat. Baik. Tu hari kita dah bermuzakarah, kita dah memperbahaskan tentang niat, tentang panjang lebar kita kita kongsikan tentang perkara-perkara yang boleh kita fahami tentang niat dalam solat. Maka hari ini insya-Allah kita sambung dalam kesempurnaan niat. Susah kita nak sebutkan dalam kesempurnaan niat ini, kerana terkadang dalam perkara asas di dalam solat ini, antara kita kebarangkalian kita pandang mudah tentang niat. Selalu antara perkara yang kita abaikan. Kita berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan salat dengan bersungguh-sungguh. Kita belajar dan kita lihat para guru, para ulama melakukan perbuatan mereka dalam salat, dan kita cuba mengikuti perbuatan mereka. Tetapi di dalam hal yang mana hal niat ini tidak dapat kita ikuti, kerana masing-masing kan kesempurnaan, ataupun ada yang melepaskan ala kadarnya, ataupun ada yang cuba menyempurnakan niat mereka sebaik yang mungkin. Maka itulah menunjukkan bahawa bagaimana pelbagai kelemahan yang kita hadapi dalam menunaikan solat ini. Solat yang merupakan tiang kepada agama kita, sebagai satu rukun Islam yang paling utama, yang semoga kita sama-sama menginsafi diri kita dan kembali bermuhasabah untuk menilai kedudukan solat kita setiap hari, insya-Allah. Baik, yang pertama tulisnya di sini, ketahui jenis solat yang didirikan. Ini maklum. Para ulama menafsirkan bahawa bagaimana ayat Al-Quran Al-Karim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya dalam surah Mukminun, mereka yang mendapat kemenangan, yakni kebahagiaan, dan memperolehi keberuntungan bagi mereka yang khusyuk di dalam salat mereka. Maka inilah orang-orang mukmin yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang khusyuk di dalam solat mereka. Maka ada ulama yang mengatakan bahawa yang ni mereka yang khusyuk di dalam solat ini, mereka yang betul-betul merendahkan diri mereka, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka mengerjakan solat mereka dengan penuh kehadiran di dalam diri mereka. Pada satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda solat dahulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang memandang ke arah langit. Kemudian apabila turun ayat-ayat ini, qad aflahal mu'minun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menundukkan matanya ke tempat sujud.
Kerana khusyuk ketika solat ini sebahagian daripadanya adalah memandang ke tempat sujud. Ada ulama mengatakan khusyuk ini adalah satu kewajipan. Macam mana pula? Kalau wajib nanya kita, macam mana kita nak buat khusyuk dalam solat? Kerana mereka berpandukan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan fala yatadabbaruna al-Quran ala qulubihim aqfalha, yang mana hendaklah apabila mereka kenapa mereka tidak mahu berusaha untuk mendalami atau memahami isi-isi Al-Quran, yang mana ada pada hati mereka ini, seumpama ada pada hati mereka itu penutup ataupun yang mengunci, yang menghalang mereka untuk menerima ajaran Al-Quran. Maka dalam hal inilah ulama mengatakan bahawa dalam hal kesempurnaan dalam niat, hendaklah kita tahu jenis solat yang kita dirikan supaya kita dapat hilangkan was-was dan sebagainya. Kita fokus dalam ibadah yang kita lakukan. Seterusnya nombor 2, ketahui bahawa engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu dan dia melihat akan dikau, maka hendaklah solat dengan penuh haibah dan tenang. Ini adalah rukun agama kita yang ketiga kan, ihsan. Ihsan mana? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau sembahyang, kau beribadah kepada Allah seumpama engkau melihat dia. Kalau engkau tak melihat dia, maka dia tentunya melihat engkau. Maka ini adalah level agama ataupun diri kita, iman kita yang terakhir yang patut kita usahakan. Bagaimana apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita hadirkan diri kita, keberadaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya perbahasan tentang khusyuk ini berzaman-zaman ulama menafsirkan tentang khusyuk. Ada yang mengatakan khusyuk ini tandanya kita tunduk merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara kita mungkin kita berusaha untuk merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita salat tapi kita lalai. Kadang-kadang kita teringat benda-benda yang pernah kita bincangkan dahulu kan. Benda-benda macam itu kalau boleh kita cepat-cepat kita buangkan. Yang khusyuk ini asal daripada hampir sama dengan kalimah khudu' ataupun perbezaan khudu' dengan tubuh badan. Maknanya khusyuk ini melibatkan tubuh badan kata ulama. Dia terlibat dengan suara, dengan bacaan dan sebagainya, maka datang dengan perasaan khusyuk. La iwajum wa khasyatul ashud rahman. Ini adalah perkataan-perkataan yang mana kita bacakan di dalam salat kita, maka akan mendatangkan khusyuk di dalam salat. Baik. Yang ketiga, engkau mengetahui bahawa Tuhanmu mengetahui sesuatu di dalam hatimu, maka elakkanlah daripada memikirkan tentang dunia. Baik. Mana payah boleh ke? Lagi kita try lah. Kata nak khusyuk, kenalah usaha buang daripada memikirkan dunia. Dah tahu dah lagi nak jadi apa kan. Lepas Isyak ni ada apa macam-macam. Dia terbayang macam-macam lah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang orang yang dalam solat mereka khusyuk. Para ulama berselisih faham ataupun berselisih pendapat, bukan selisih faham. Berselisih pendapat dalam menafsirkan perkataan khusyuk. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan khusyuk ini tenang ataupun merendahkan diri apabila berhadapan dengan Allah. Ini yang paling mudah. Yang paling mudah. Seperti ulama-ulama lain, Hasan al-Basri, Ibn al-Qatadah mengatakan dadangnya kita dalam salat tu dalam perasaan kita dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dinamakan khusyuk. Maka kita datang nak jumpa dengan Allah ni takut. Takut ibadah kita tak diterima, takut Allah Taala turunkan azab dan sebagainya. Takut Allah Taala masukkan kita di dalam neraka Allah kerana kita tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala sebaiknya. Tapi kebanyakan ulama mengatakan khusyuk ini adalah perasaan rendah diri kita ataupun tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri kita, merendahkan suara kita. Kita tidak menoleh kiri dan kanan semasa solat. Kita perhati, orang tu sejadah dia lawa baru beli kat mana, tahu? Kita ada setahun duk pakai sejadah yang sama pergi kan, duk layan Covid ni, bawa sejadah sendiri. Habis dah pakai lunyai dah nak kena beli sejadah baru. Dia terbayang macam-macam. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan kalau nak khusyuk jangan toleh kiri kanan, duduk mata tu pandangkan tempat sujud. Malah
Antara para sahabat mengatakan, jikalau aku salat, aku tak kenal siapa di sebelah kanan dan kiri. Begitu khusyuk dia sekali. Tak kenal dah. Lagi jangan kita buat-buat tak kenal kan. Kita action je, belum sampai lagi. Kalau ulama lain mengatakan, seperti Ibn Sirin mengatakan, kalau nak betul-betul khusyuk, jangan angkat mata tu daripada tempat sujud, daripada awal sampai habis. Cuba try tengok. Try testing, uji kaji. Kita tak boleh main-main dalam anggota tubuh badan kita ni, apatah lagi pada mata. Nak fokuskan khusyuk kita dalam solat tu, pertama sekali bermula daripada mata. Mata ni dia jahat, dia main. Orang lain elok dah pegang, kaki tak boleh bergerak dah, badan dah tegak dah, mata tu dia liar, memandang pusing. Daripada pandangan mata tu, walaupun dia memandang ke tempat sujud, boleh lepas daripada tempat sujud tu sampai ke rumah dia. Betul tak? Pandangan mata ni yang mainkan peranan yang paling penting. Maka dalam itulah ulama mengatakan, setelah itu kita menghayati apa yang kita baca dalam salat kita. Zikir-zikirnya, apa yang diucapkan oleh lisan dia itu kena hadam, kena hafal ataupun kena faham. Khusyuk. Banyak definisi khusyuk daripada ulama mengatakan, khusyuk ini juga bagaimana dia merasakan diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kehinaan dan penuh ketundukan dan perasaannya yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang betul-betul jadi dia jadi sat tu kan betul dia hilang. Dia jadi sat, cuba lagi. Dalam hal ini yang tadi, yang ayat yang terakhir itu, mengetahui bahawa Tuhan mengetahui apa yang dalam hatimu. Sebab itu pernah ada ulama mengatakan bahawa kita ini meletakkan Allah Subhanahu wa taala itu seumpama tidak berkuasa langsung. Seolah-olah Allah Taala tak tahu apa dalam hati kita. Kita bermacam-macam bercampur aduk di dalam hati kita itu, sampai kita meletakkan Allah Subhanahu wa taala itu tak tahu di mana. Kita sanggup kita bermain dalam hati kita, walaupun kita tahu Allah Taala itu Maha mengetahui apa dalam hati kita, tapi kita masih lagi berani untuk melakukan sedemikian rupa dalam hati kita. Tapi yang paling mudah di dalam yang kita pegang daripada guru-guru kita daripada seberang sana, mengatakan sebahagian daripada khusyuk adalah apabila seseorang itu mengawal setiap perbuatan anggota tubuh badannya. Mengawal setiap gerak-gerak tubuh badannya itu supaya dia tenang, tidak beralih ke mana-mana, tidak melakukan perkara yang sia-sia, matanya tidak melihat ke tempat-tempat lain, dia faham apa yang dia bacakan dan dia mendengar bacaan imam dan ikut dengan perasaan tenang, tawaduk, rendah diri, takut dan kadang-kadang ada perasaan hina diri, maka dia insya-Allah khusyuk di dalam salatnya. Itu yang kita ambil lah. Kita orang awam, kita tak reti. Kita tak reti nak buat macam yang depa-depa yang legend-legend tu. Asalkan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hasrat dalam hati kita ni, ya Allah, terimalah ibadah aku ni. Campakkanlah sedikit cahaya keimanan seperti mana orang-orang yang terdahulu. Betul-betul Allah Ta'ala memang cinta kepada kita sebagai hambanya. Kalau tidak, dia tidak menyediakan segala alam, segala nikmat, segala apa yang diberikan kepada kita, dia bagi percuma kat kita. Tapi kita kena ada dalam hati kita itu betul-betul perasaan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada siksanya, harapkan pahala daripadanya, sampaikan kita rasa tenang dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayati segala bacaan kita, itu yang paling utama sekali. Maka inilah datang akan hadir dalam hati kita itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk badan itu tadi khusyuk niat. Kemudian khusyuk badan. Khusyuk badan sebelah belum sampai lagi. Dalam khusyuk kepada tubuh badan kita pula, ulama mengatakan jangan kita tergesa-gesa di dalam perbuatan solat kita. Seolah-olah solat kita ni melepaskan sepatut apa yang tidak patut kita lepaskan. Kita umpama kita nak sekadar nak cukuplah sembahyang 3 rakaat, tak payah nak lebih-lebih. Gitu. Jangan. Betul-betul jangan kita tergesa-gesa dalam salat kita. Beradab kita di hadapan Rabbul Jalil, Tuhan yang menjadikan segala alam, Tuhan yang memiliki langit dan bumi ni. Kita betul-betul kita dah sebut dalam masa doa iftitah tadi. Kita sebut iftitah tadi,
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku depan ni, depan Tuhan. Maka kita kena tenang, mengucapkan zikir kita, tasbih kita dengan betul-betul khusyuk ke tempat sujud dan tidak menoleh kiri kanan. Ini adalah sebahagian daripada kehadiran kita di dalam ruh solat. Maka kata ulama macam ni. Kalau hati kita tidak hadir di dalam solat, maka tubuh badan kita pun akan merayau. Kita mulalah gatai, nyamuk ketik sikit pun kita gaduh dah. Selagi kita nak garu telinga lah, nak garu, ada yang main janggut. Ada dalam hadis Nabi kan, ada sahabat tu dia main janggut di dalam sembahyang. Semua dalam hadir kekhusyukan kita dalam salat. Said Musayyib rahimahullahu ta'ala wardah, salah seorang daripada tabi'in pada zaman Sayyidina Umar, pernah mengatakan, Said Musayyib ni dia kahwin dengan anak Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Said Musayyib ni antara fuqaha yang bertujuh di dalam kota Madinah, orang alim. Dia pernah sekali dia nampak ada seorang lelaki solat dalam masjid. Kemudian orang tu buat benda yang sia-sia di dalam salat. Maka dia kata, kalaulah orang ni betul-betul khusyuk di dalam salatnya, mesti anggota tubuh badan dia pun khusyuk. Mesti tubuh badan dia khusyuk. Dia tak bohong. Tapi kita kadang-kadang kita pergi ke tempat-tempat, kita lihat ulama-ulama besar-besar. Kadang-kadang kita tak faham juga. Mereka semayang macam kita agak. Tangan dia jalan. Siapa yang pernah pergi tarim tahu. Tengok habaib-habaib yang bagus-bagus semua, yang ulama-ulama. Mereka semayang macam kita. Kadang-kadang kita jadi ujian buat kat kita. Mereka ni tok guru yang besar-besar, alim-alim ni. Tapi semayang mereka, tangan dia, kadang dia cuit telinga dia, kadang-kadang dia betulkan serban dia, kadang-kadang dia betulkan ridak dia begitu. Tapi sampai salat. Itu ujian dekat kita. Kita pula jadi macam kita meluat pula tengok dia kan. Mereka ni ngajak orang tapi mereka betul-betul jadi kita yang kena sebenarnya, bukan dia. Dia okey dah. Ya. Macam mana? Tu yang tadi tu, kalau dia tidak ada ketenangan dalam salat tadi tu. Sembahyang tarawih ni kita bila dengar 20 jam dah. Kata sembahyang tarawih hari ni, cuba kita ajak anak kita esok nak sampai bulan Ramadan ni, jom kita kena pergi surau nak naik taraf jadi masjid, kena raikan. Kita sembahyang tarawih tahun ni 20 rakaat, nak teriak dia kat depan tu. Dia baling selipar dia, kata selipar hilang lah macam-macam. Pasal apa? Ketenangan dalam hati tu tak ada. Dia tak faham apa maksud solat. Maka dalam itulah yang tadi kita sebutkan tadi, bila khusyuk dalam hati tu tak ada, masa anggota dia pun jalan. Antara yang menghalang kepada khusyuk, kata ulama, banyaknya waswas ataupun banyaknya syubhat. Syubhat di dalam makan kita, dalam pakaian kita, dalam perbuatan kita. Ini ada berkaitan juga di dalam khusyuk. Dan ulama mengatakan ada padanya juga syahwat. Jika syahwat dia tinggi, maka khusyuknya pun akan kekurangan. Sebab tu bila kita nak masuk kepada salat, kita kena elakkan perkara-perkara yang melibatkan kepada syahwat, kepada dunia, kepada harta, kepada apa sahaja yang melibatkan kita, yang menarik hati kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak. La ilaha illallah. Jauh noh. Kita cerita hari ni langit naik Isra wal Mi'raj, cerita khusyuk. Dah sampai ke bab situ, kena cerita juga. Tapi kita balik kepada asas yang balik, ikut pendapat ulama yang paling masyhur kita pegang, khusyuk, apa tadi kita sebut? Datang pada perbuatan hati yang meliputi perasaan takut. Ada pada kita tawadhu', iaitu rendah diri. Perasaan khudu', hina di hadapan Allah. Dan kemudian kita zahirkan perbuatan anggota badan kita ini tenang di dalam solat. Maka ini akan jadinya dalam keadaan khusyuk. Bila kita tenang dalam solat, maka kita tak akan pandang kiri kanan, kita tak sibuk tengok orang punya handphone, kita tak gaduh nak tengok sejadah orang. Kita sembahyang hal kita aja. Baik. Dalam hukum fiqh untuk mendatangkan khusyuk, itu lagi kita sebut apa yang dalam sunat-sunat dalam salat itu. Persediaan untuk salat kan. Persediaan untuk salat akan menambahkan proses untuk khusyuk di dalam salat. Pertama sekali apa? Salat pada awal waktu.
Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu ditetapkan pada waktu-waktu yang tertentu bagi orang-orang yang beriman. Kan? Jadi bila kita sembahyang awal waktu, itu juga dalam hal untuk mendatangi khusyuk, untuk mendapatkan khusyuk dalam solat. Mana kita betul-betul nak beribadah kepada Allah, mana kita dah sedia. Bila kita readykan diri kita itu, mana kita bersedia untuk melakukan solat, bukan kerana terpaksa. Bukan kita tengah naik motor, balik main bola, tiba-tiba azan. Allah, macam mana ni? Malam ni ada ceramah, ada makan. Balik, ligan, bandi, jadi tergesa-gesa. Maka dia tak tahu waktu bila masuk solat. Kita tengok kawan-kawan kita duk buat jadual solat, dah hantar dalam WhatsApp. Kita tengok, waktu hari ni waktu azan maghrib sekian-sekian waktu. Maka kita ready. Maka ini juga sebahagian kehadiran hati kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling afdal? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata solat di awal waktu. Solat awal waktu antara amalan yang paling afdal. Kemudian kita datang, kita bersihkan diri kita, kita pakai siwak. Siwak tak tahu di mana ada habis dah. Nanti kita beli sekotak lagi Abang ambil Beli sekotak lagi. Takut dia buat sendai pintu ke apa. Kasihan. Ya, tak ada melawak ya. Jadi siwak elok. Siwak ni kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sabda, "Lau an asyaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu' dan 'inda kulli salah." Setiap kali wudu' dengan setiap kali salat. Nabi kata, kalaulah tidak mendatangkan kepayahan, kalaulah tidak susah nak buat, maka nescaya akan aku perintahkan mereka. Tapi Nabi tahu hak tu susah. Nabi tahu susah. Padahal senang ya, bubuh seketui dalam poket kan. Ada kawan-kawan kita mula nak tunjuk tu. Jangan. Sorok-sorok. Ada. Tak susah mana, ringan sangat-sangat, tak tahu berapa gram, tak tahu. Ada tu bubuh dalam poket, bubuh dalam beg. Kan? Para sahabat Nabi selepas dia bersewak, dia selit kat serban dia gitu. Takut lupa. Selit kat situ. Bangga dengan siwak. Bangga dengan siwak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Jangan solat kalau makanan dah tersedia. Nak pi masjid, tiba pi surau, tengok-tengok bini datang tang cakui tiaw satu WhatsApp. Naya kawan tu terbayang sekali cakui tiaw ni tak ada bahagian aku ni. Kena makan dulu supaya khusyuk di dalam solat, pasal tak ada gangguan dah. Terbayang udang tadi dia pikai mana tak tahu, udang besar-besar lengan. Dua habis. Ikan udang sekok RM20 memang harga tu kan. Makan dulu. Nabi pun habaq dah. Nabi sabda kata apa? Jangan solat ketika makanan yang nak dimakan tu dah terhidang. Jangan. Jangan makan dulu. Jangan solat dulu. Kasih settle. Begitu indahnya agama itu nak bagi kita khusyuk di dalam solat, supaya kita tak terganggu dengan syahwat tadi. Kita sebut syahwat tadi kan. Makan. Nak makan. Selesaikan dulu. Makruh kalau kawan tu lah datang semayang tu lah, kawan tu pun hidang siap-siap, bau dia sampai ke depan ruang tamu kan. Kacau. Apa lagi? Jangan solat kalau terasa nak terkucil. Pi settle dulu, qada hajat dulu. Nak terkencing ke, nak buang air besar ke apa, buat dulu. Makruh juga kalau kita menahan, malahan menahan kentut sekalipun makruh. Melainkan waktunya sempit dan sebagainya. Kita dah last minute waktu tambahan. Waktu tambahan tak dan. Kalau kentut, kucing, berak lagi, tak dan nak semayang, keluar daripada waktu, settle dulu. Tapi semayang dalam keadaan tidak khusyuk lah. Jadi ini adalah perkara-perkara yang boleh mendatangkan khusyuk di dalam solat. Nabi bagi tahu kat kita pasal itu kehendak nafsu kita. Settle dulu. Makan dulu, semayang minum dulu, buang air besar dulu. Itu semua selesaikan supaya kita sempurna salat kita dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa lagi? Dalam hal ini bukan bermaksud hak kita sebagai makhluk ni melebihi daripada hak Allah. Hang ni nak jumpa Allah, hang dahulu makan dulu. Bukan. Pasal hak Allah Subhanahu wa taala tu Maha Pencipta, dia juga yang menentukan perkara itu terjadi di hadapan kita. Dia juga yang menentukan. Bukan bermaksud kita nak membelakangi hak Allah Subhanahu wa taala waktu solat, aku nak makan dulu. Tidak, bukan begitu maksudnya. Kita kena datang redha dalam keadaan hati kita ni tidak terkait dengan apa-apa gangguan untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya doa kita, munajat kita, tawajuh kita ini semua terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak lari.
Dia tak lari teringat udang, teringat apa, teringat apa, tak terus pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini atas dasarnya. Ulama pendapat sedemikian. Lepas tu pakailah yang comel-comel, jangan nak pakai baju kebun tadi. Pakai yang indah. Pakai pakaian yang elok-elok. Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Allah Taala pesan, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian yang cantik-cantik, yang indah-indah, berhiaslah setiap kali kamu nak pergi solat di masjid, di tempat surau ke, di mana tempat ibadah ke, apakah. Ini nak pergi ke majlis Maulid Nabi, bukan main merelit dengan serban-serban semua kan. Jangan tak salah sebut ya. Tapi bila kita nak sembahyang kat masjid, sembahyang Jumaat, tengok ada pernah saya tengok Jumaat baru ni, comoknya sian. Kita tahu kemampuan dia, kita tahu tengok kereta dia, dia bukan main lagi comel kereta dia, dengan rasanya sejadah dia lawa lagi daripada baju dia. Jadi kita kena datangi Tuhan itu, Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan yang sebaik yang mungkin. Jangan ni bulan puasa nak main dah, bila buka puasa tu janganlah makan banyak sangat, minum banyak sangat kan. Allah Taala dah sebut dah, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah minumlah tapi janganlah berlebih-lebih, supaya kita dalam keadaan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan yang tenang, tidaklah semput senak gitu, nak sebut alhamdulillah pun tak sampai. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu-gitu. Jadi itu semua gangguan-gangguan yang di dalam solat kita supaya kita tinggalkan. Berwuduk dengan sempurna, wuduk ikut cara bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, dalam hal-hal yang sunat-sunatnya, dalam hal yang wajibnya, yang tidak membazirkan air dalam mengambil wuduk dan sebagainya. Kita kena belajar, kena ambil tahu dah benda-benda tu. Masa kami di sana, kalau di Yaman, kalau ambil wuduk tak ikut sunnah, bukan yang tegak tu orang-orang biasa. Macam pagi tadi Ustaz Azhar Hashim mengatakan, dia kata dia kena tegak dengan gembala kambing. Bukan ustaz yang tegak dia, gembala kambing. Dia kata, pasal apa tak ada siwak? Pasal apa tak menyelati antara celah-celah jari dan janggut? Pasal apa tak ikut sunnah Nabi? Kata umat Nabi Muhammad, kata sayang Nabi. Maulid macam nak runtuh masjid kita, jekah kita selawat, kita tala'al badru alaina, tapi sunnah dalam wuduk kita tak ikut. Itu mereka memang strict. Mereka semua ikut. Kata Nabi, janganlah berlebih-lebihan semasa mengambil wuduk walaupun di sungai yang mengalir. Kan? Maka ini adalah tanda-tanda tempat-tempat yang kita nak mendatangi kekhusyukan kita di dalam salat. Dengar azan daripada awal sampai habis. Azan itu ada rahmat padanya. Dalamnya ada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah sebutkan hadisnya. Barang siapa mendengar azan muazzin itu ulang balik seperti mana ucapannya muazzin, kemudian berdoa kepada Allah. Selawat dulu, kata Nabi, selawat kepada aku, kemudian berdoa kepada aku. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah. Aku harap aku dapat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala makam itu. Maka wajib baginya syafaat aku, kata Nabi, kepada orang yang mendoakan itu. Syafaat garanti dapat. Takkan kita tak mau. Antara daripada hadis yang satu lagi yang mengatakan bila dengar azan itu, antara azan itu selepas muazzin menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, masa dia nak sebut hayya 'alas salah tu dekat situ. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga riwayat Imam Muslim mengatakan, barang siapa mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sallallahu alaihi wasallam tu tambahan, tapi boleh tak nak sebut pun tak apa. Ataupun dalam riwayat lain, raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil islami dina, akan diampunkan segala dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baru dengar azan, belum habis azan lagi. Itu antara sunnah yang kita tak apa nak dengar, jarang dengar hadis sunnah. Itu boleh buat. Asyhadu wa ana, dan aku asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Biasa kita dengar ayat wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis riwayat Ibn Hibban, diampunkan segala dosa-dosa dia yang terdahulu. Subhanallah, belum sembahyang ni. Jadi ini benda-benda yang macam ni kalau kita jaga betul-betul, cahaya keimanan tu akan masuk sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit. Kerana apa? Cahaya dan kegelapan tidak boleh bersatu. Maka cahaya masuk, kegelapan akan keluar. Dalam hati kita ada kegelapan, dalam hati kita ada dosa. Cahaya masuk, kegelapan tu akan hilang. Kita bawa torchlight satu ke tempat gelap, kegelapan akan hilang. Maka cahaya tu nak kena masukkan. Lama-lama akan hadir dalam hati kita itu, dan kita akan ibadatkan kita solat kita adalah seumpama solat kita yang terakhir. Kerana sentiasa kita ingat kepada mati. Kita hari-hari kita doa sebulan dah. Allahumma balighna fi Ramadan. Ramai di antara kawan-kawan kita tak sempat sampai kepada bulan Ramadan. Kalau dia tak sampai pada bulan Ramadan, maknanya Ramadan Covid itu hari adalah Ramadan kita yang terakhir. Sebab tu kita kena doa, minta ya Allah sampaikanlah Ramadan yang akan datang. Lagi 2 minggu je lagi. 2 minggu je lagi. Minta. Kerana terdapat padanya banyak perkara yang perlu kita hadam. Kita kena usahakan dapatkan. Amalan-amalan dalamnya digandakan, pahala-pahalanya itu tidak dapat kita bayangkan. Kerana puasa itu Allah Ta'ala yang sendiri yang akan balas ganjarannya. Ini adalah salah satu daripada untuk gaya-gaya kita untuk mencapai kekhusyukan di dalam ibadah kita. Bermula daripada salat. Kalau kita ingat mati di dalam salat, Nabi ada pernah sebut, ingatlah kematian semasa di dalam salatmu. Kerana seseorang itu jikalau dia ingat kepada kematian di dalam salatnya, maka dia akan memperbaiki salatnya, Nabi kata. Tapi hadis itu panjang, saya tak ingat. Saya ingat kepala saja. Maknanya dalam solat tu kita ingat mati. Ni last ni. Last. Boleh nak try? Try. Tak mati. Besok lupa dah. Astaghfirullahaladzim. Kita seronok kita tak mati dah. Memanglah banyak dosa lagi. Kerana apa? Nabi kata solat-solat orang yang menyangka dia masih sempat untuk lakukan dia pada solat yang akan datang, hati-hati. Kata Nabi SAW, hati-hati. Kok dia rasa tak apa, tak dan hari ni kita buat hari lain. Atau hati-hati. Kerana nanti bila sampai masanya nanti, kamu terpaksa minta keuzuran, yakni untuk melakukan tu kerana perbuatannya tu tak dapat dilakukan pada hari itu. Hari ini dia tak sempat nak ingatkan mati dalam solat dia. Tak apa, kita try solat subuh lagi. Dia hati-hati. Kerana apa? Dia menyangkakan satu perkara yang akan datang. Maka dia akan senantiasa menangguhkan. Maka solat dia tu senantiasa terabai. Subhanallah. Dan antara para ulama mengatakan jangan melakukan maksiat apabila kita nak mula mendatangi solat. Jangan melakukan maksiat. Daripada maksiat mata, dalam hati, dalam perbuatan, dalam ingatan kita. Ramai kita tengok budak-budak muda-muda sekarang dia layan apa tak tahu dalam handphone dia macam-macam benda pelik-pelik. Kita ingat depa main game. Bila kita tengok game tu, orang-orang yang di dalam permainan mereka tu separuh telanjang. Nauzubillah. Heran kita macam mana anak-anak muda kita ni terdedah dengan maksiat daripada image kartun dan sebagainya. Konon-konon tu game. Tak ada apa. 2 biji dah handphone saya hempah ke lantai. Dia tak payah pakai handphone. Saya tak nak ada maksiat masuk dalam rumah. Kan? Dia tengok Korea lah apa. Ngaji Quran di depan, handphone dia buka Korea. Tengok dia menipu diri dia. Konon-konon Allah Ta'ala tidak melihat. Konon-konon. Maka bagi dalam hal itu menunjukkan kerapuhan iman kita itu. Tak terkecuali semua orang akan terkena benda-benda ni. Ya, apabila dalam hal ini, dalam salat kita, maka bila kita dah masuk dalam akal kita tu ada maksiat, kita hadir dalam salat tu, dia macam-macam vision kita masuk. Otak manusia ni dalam maksiat, dia photographic memory. Tapi kalau letak Quran, tak mau hafal. Subhanallah. Dalam benda-benda yang lara, dibantu oleh syaitan dan jin. Nafsu kita. Maka itulah sedikit sebanyak dapat kita cari jalan untuk membantu diri kita untuk khusyuk di dalam salat.
Yang moga-moga kita lebih teliti dalam menghayati makna-makna bacaan kita dalam salat. Kerana apabila kita salat, hendaklah kita senantiasa mengharapkan pengampunan daripada Allah. Dan apabila kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita hadir diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahami setiap bacaan kita, fahami setiap tasbih kita. Apatah lagi dengan membaca Al-Quranul Karim, itu semua kalam Allah. Al-Quran yang maha suci itu hendaklah kita hadirkan diri kita. Ada pernah kita dengar ada satu ungkapan di dalam syair, janganlah kita jadi seperti burung kakak tua yang hanya pandai berkata-kata tetapi dia tidak faham apa yang dia katakan. Saya tak ingat tu apa syair dia. Tapi burung kakak tua kan cakap kan, hello hello hello, dia pun tak tahu maksud hello tu. Tak ada binatang yang faham maksud Melayu, kata-kata manusia, melainkan bahasa dia sendiri saja. Jadi sebab itu kita digalakkan untuk faham setiap makna Al-Quran yang kita bacakan di dalam salat, supaya dapat faham ataupun lebih khusyuk di dalam salat kita. Dan juga fahamlah fiqh-fiqh di dalam salat. Alhamdulillah kita ada guru-guru yang mengajar di sini. Fahamkan setiap hukum ahkam di dalam salat kita. Dan apatah lagi ada yang dalam pembacaan, saya tengok ada pembacaan tasawuf. Maka kita hadirkan diri kita, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hinakan diri kita tu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyakkan sunnah-sunnah di dalam salat kita. Insya-Allah, moga-moga dengan sedikit sebanyak berusaha kita untuk khusyuk, untuk hadirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini ada sebahagian daripada cara untuk mendapatkan khusyukan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Santai ini kata kena habis awal. Betul? Ada makan. Nak ingat makan, kena makan dulu kan nak semayang dulu? Makan jauh, kita semayang dulu noh. Okey, insya-Allah. Ada apa-apa soalan? Tak ada noh. Subjek kita hari ini, fasal kita hari ini santai sikit. Tak stres, tapi stres juga ni. Baik. Doa sikit, moga-moga Allah Taala berikan keberkatan dalam majlis insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamati fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Wa sallillahumma bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim warzuqna كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sudahi majlis dengan tasbih kifarah dan surat al-Asr.